Okey, raja di atas menunjukkan satu blok berjisim 2 kg ditarik oleh satu daya 20 Newton. Ini daya dia. Pada sudut 60 darjah dari ufukan. Sekiranya geseran antara blok dan meja ialah 5 Newton, berapakah daya bersih yang bertindak ke atas blok itu dan cari pecutan blok itu. Okey. Untuk menentukan daya bersih, kita perlu tahu apakah daya-daya yang bertindak ke atas blok ini. Okay. Yang pertama adalah berat. Semua objek mempunyai berat. Semua objek di atas permukaan bumi ini mempunyai berat. Okay, berat. Dan apabila berat ini tekan ke atas meja ini akan mengenakan satu tindak balas norma R. Okay, yang bertindak ke atas objek ini. Selain daripada itu, kita ada geseran yang bertindak ke kiri dan daya yang menarik blok ini iaitu 20 Newton. Bagi kes ini, oleh kerana daya ini, arah dia tidak selari dengan kedua-dua daya ini dan juga tidak selari dengan daya geseran ini, maka untuk menyenangkan pengiraan, kita meleraikan daya ini kepada dua komponen yang selari dengan kedua-dua daya ini dan juga yang satu lagi selari dengan geseran. Okay? Kalau dia selari, maka kita boleh menambah menolaknya dengan senang lah. Okay? Untuk meleraikan daya ini, kita perlu lukis satu segi empat dululah. Segi empat tepat. Segi empat tepat ini, segi empat tepat dia. Okay. Jadi dua komponen itu ialah komponen mengufuk. Komponen mengufuk dan komponen menegak. Katakan kita label komponen menegak itu sebagai Fy lah. Fy. Dan komponen yang mengufuk ini adalah Fx. Okey. Komponen mengufuk ini berada di sebelah sudut 60 darjah ini, maka Fx ini sama dengan 20 cos 60 darjah. Okey, kalau komponen itu berada di sebelah sudut, kita guna cos. Okey, kalau dia berada di sebelah yang lain tu kita guna sin lah. Okey. Magnitude bagi daya adalah 20. Jadi komponen menegak ini sama dengan 20 sin 60. Okey. Berapakah daya bersih? Okey, bagi daya bersih ini komponen menegak. Kita tengok komponen menegak dulu. Komponen menegak ini kita ada R. Okey, kita ada R. Okey, R. Kita ada Fy. Fy ini bertindak ke atas juga. Jadi R tambah Fy. Okey, ini sama dengan berapa? Sama dengan W. Sama dengan W. Oleh kerana tiada gerakan ke atas atau ke bawah, kesemua daya ini adalah dalam keseimbangan. Ini komponen menegak. Bagi komponen mengufuk pula, okey, kita mengambil arah ke kanan sebagai arah positif sebab dia kata objek ini bergerak ke kanan. Jadi lebih mudahlah kita ambil ke kanan sebagai arah positif. Okey, jadi daya yang bergerak ke kanan ada satu sahaja, iaitu Fx. Fx. Okay, Fx. Daya ke kiri, okey, kiri ini adalah geseran. Okey, geseran. Okey, jadi tolak 5. Tolak 5 Newton. Ini adalah daya yang bertindak secara mengufuk, okey, iaitu Fx tolak 5. Okey. Jadi, berapakah daya bersih? Daya bersih ini hanya komponen mengufuk sahaja sebab komponen menegak ni dia sudah seimbang. Dia sudah seimbang. Jadi, kita hanya perlu mempertimbangkan daya yang mengufuk itu sahaja, dan daya yang mengufuk itu adalah Fx tolak 5. Jadi, daya bersih, okay, daya bersih sama dengan Fx tolak 5. Fx ni sama dengan 20 cos 60. 20 cos 60 darjah. Lepas tu tolak 5. Di cos 60 ini sama dengan 0.5. Jadi 20 darab 0.5. Lepas tu tolak 5. Okay. Jadi 20 darab 0.5 tu 10 lah. 10 tolak 5 tu 5. 5. Okay. Jadi daya bersih yang bertindak ke atas blok kayu ini adalah 5 Newton. 5 Newton. Okey. B, okey.
Dia suruh kita cari pecutan. Pecutan tu kita boleh menggunakan persamaan F sama dengan M A ya. F adalah daya bersih dan daya bersih sama dengan 5 Newton 5 Newton dan M adalah jisim adalah 2 kg. Lepas tu cari A lah. Okey. Jadi A sama dengan 5 bahagi 2 iaitu 2.5 meter per saat. Okey. Ini adalah pecutan dia. Di sini kita akan bincang satu lagi contoh yang melibatkan leraian vektor atau leraian daya. Okey. Mari kita lihat contoh ini. Raja di atas menunjukkan satu blok berjisim 2 kg ditarik oleh satu daya F pada sudut 60 darjah dari ufukan. Diberi geseran di antara blok dan meja ialah 5 Newton. Tentukan magnitude F jika blok itu bergerak pada halaju seragam 2 meter per saat. Okey, mari kita lihat daya-daya yang bertindak ke atas blok ini ya. Kita tahu bahawa semua jasad mempunyai berat jadi ada satu berat yang bertindak ke atas blok ini dan arah dia adalah menegak ke bawah. Apabila berat ini menekan ke atas meja, dia akan menghasilkan satu tindak balas normal. Okey. Lepas tu di sini ada satu daya F. Daya F ini kalau kita nak memudahkan pengiraan tu, lebih baik kita leraikan dia supaya dia menghasilkan komponen-komponen yang selari dengan RW atau dengan geseran ini ya. Untuk meleraikan daya ini kita lukis satu segi empat tepat lah. Satu segi empat tepat. Okey. Ini adalah komponen dia. Ini komponen menegak. Ini komponen mengufuk. Komponen menegak ni Fy. Okey. Dan komponen mengufuk ini Fx. Okey. Komponen mengufuk ini berada di tepi atau sebelah 60 darjah, maka kita guna cos lah. Okey. Jadi Fx ni sama dengan F. Okey. F ini adalah magnitude bagi daya asal ni. F cos 60. Okey. Dan Fy ini dia berada di sebelah yang lain okey, sudut di sini tapi dia berada di sebelah yang lain, jadi kita guna sin lah. F sin 60 ya, sin 60 Jadi bagi komponen menegak kita ada R, lepas tu kita ada Fy ya, tambah Fy. Fy ini adalah F sin 60 lah F sin 60 dan dia sama dengan berat okey, berat. Oleh kerana ketiga-tiga daya ini dia dalam keseimbangan maka dia tidak memberi kesan kepada pecutan bagi objek ini okey. Ini kita hanya di sini saya hanya bagi tahu sajalah terdapat tiga daya yang berada dalam keseimbangan okey. Daya yang menyebabkan objek ini bergerak adalah daya mengufuk daya mengufuk. Jadi komponen daya mengufuk okey. Kita ada daya Fx ke kanan okey, Fx ke kanan. Lepas tu ada geseran ke kiri okey. Jadi dia sama dengan Fx tolak dengan 5 Newton Fx ini sama dengan F cos 60 ya, tolak 5. Cos 60 ini sama dengan 0.5 jadi dia sama dengan 0.5 F tolak 5. Ini adalah komponen daya mengufuk dan ini adalah daya bersih yang bertindak ke atas blok ini, iaitu 0.5 F tolak 5 ke kanan. Ini adalah daya bersih. Diberi bahawa objek ini bergerak dengan pecutan 2 meter per saat okey, jisim dia 2 kg, maka dengan menggunakan persamaan F sama dengan ma. F ini adalah daya bersih dan daya bersih adalah ini okey. Jadi 0.5 F tolak 5 sama dengan M ini adalah jisim 2 kg dan A adalah pecutan 2 juga okey. Di sini kita perlu tahu bahawa F ini dan F ini adalah berbeza okey.
Ini adalah daya bersih, dan daya bersih ini adalah sama dengan 0.5 F tolak 5. Jadi lebih baik kita letak satu prime di sini untuk membezakan F ni dengan F ni. Ini adalah F yang berbeza. Okey, sekarang kita boleh buat pengiraan lah. Okey, ini 0.5 F. Okey, ini 2 darab 2, 4. Negatif 5 ini pindah ke sebelah kanan, dia sama dengan tambah 5. Okey, jadi 0.5 F ini sama dengan 9. Maka daya F ini sama dengan 9 bahagi dengan 0.5 ini sama dengan 18 Newton. Okey, 18 Newton. Jadi daya ini adalah 18 Newton. Okey, jadi untuk menyelesaikan soalan seperti ini, kita perlu leraikan daya F ini kepada komponen menegak dan mengufuk. Okey, kalau dia sudah mengufuk, maka kita boleh menolak geseran ini daripada daya ini dengan senang lah, sebab arah pertentangan tu kita boleh tolak terus lah. Okey, selepas kita dapat daya tu, dengan menggunakan F sama dengan MA, kita akan dapat cari berapakah magnitude bagi daya inilah. Relaian vektor. Mari kita lihat satu lagi contoh penyelesaian soalan pengiraan dengan menggunakan leraian vektor atau leraian daya. Okey. Raja di atas menunjukkan dua daya bermagnitud 25 Newton dikenakan ke atas satu objek berjisim 2 kg. Cari pecutan objek itu dalam unit meter per saat. Okey, di sini kita ada dua daya, kedua-duanya mempunyai magnitud yang sama, iaitu 25 Newton. Untuk mencari pecutan bagi pergerakan objek ini, kita perlu tahu daya bersih yang dikenakan ke atas objek itu, dan daya bersih adalah daya paduan kepada kedua-dua daya ini. Dan salah satu cara untuk menentukan daya paduan adalah kita meleraikan daya-daya ini kepada komponen-komponen yang sama arah atau dalam arah yang bertentangan. Kita membuat penambahan atau penolakan, lepas tu kita gabungkan dia semula. Okey, di sini saya akan tunjukkan cara inilah. Okey, mula-mula kita leraikan kedua-dua daya ini kepada dua komponen, dan komponen yang saya akan leraikan adalah komponen mengufuk dan menegak lah. Untuk membuat leraian tu, kita perlu lukis satu segi 4 tepat, satu segi 4 tepat. Okey. Okey. Jadi komponen menegak adalah yang inilah. Okey, ini adalah komponen menegak. Ini adalah komponen mengufuk. Okey. Dan bagi daya di bawah ini pun sama jugalah. Kita lukis satu segi 4 tepat. Okey. Jadi dia ada dua komponen. Komponen ini ke bawah. Okay. Sebab mengapa kita lukis segi 4 tepat, dan sebab selepas kita lukis segi 4 tepat tu, kita akan tahu komponen tu dia menuju ke arah mana. Okey, ini menuju ke arah bawah, dan ada satu lagi dia menuju ke kanan. Menuju ke kanan. Okey, sudut ini adalah 45 darjah. Okey, maka komponen ke atas ini dia sama dengan 25. Jadi komponen ini berada di sebelah yang lain daripada sudut ini, maka kita guna sin 45 darjah. Okey. Bagi komponen menegak yang ke bawah ini, dia pun sama juga. Okey, dia pun sama juga. Ini 45 darjah, dan ini magnitude dia 25, jadi dia adalah 25 sin 45 darjah juga. Okey. Jadi bagi komponen menegak, okey, komponen menegak, daya, katakan kita label dia dengan Y lah. Fy ini sama dengan 25 sin 45 darjah tolak dengan 25 sin 45 darjah. Jadi dia sama dengan sifar, sama dengan kosong. Okey. Bagi komponen mengufuk, okey, komponen mengufuk, katakan kita labelkan dia dengan fx lah. Okey, komponen mengufuk ini ada dua. Okey, yang pertama adalah yang ini. Okey, yang komponen daripada daya yang menuju ke atas ni. Okey, dan oleh kerana komponen ini berada di sebelah sudut sahaja, maka kita guna cos. Jadi dia sama dengan 25 cos 45. 25
cos 45 darjah. Ini pun sama juga. Okey. 25 cos 45 darjah. Jadi fx ni sama dengan 25 cos 45 darjah tambah dengan 25 cos 45 darjah, ya. Okey, jumlahnya adalah 50 lah. 50 cos 45 darjah. Okey, dan dengan menggunakan kalkulator kita akan dapat jawapan 35.36 Newton. Okey, jadi komponen menegak sifar, komponen mengufuk 35.36 Newton. Maka ini adalah daya bersih lah. Okey, ini adalah daya bersih. Dan selepas kita dapat daya bersih, kita boleh mencari pecutan lah. Okey, dengan menggunakan F sama dengan MA. F ini 35.36. M ini 2 kg. A, ya. Maka A ini sama dengan 17.68 meter per saat.